Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi muka surat 4.3 haba pendam tentu, buku teks KSSM Fizik muka surat 137. Okey, haba pendam. Apa itu haba pendam? Okey, sebelum tu revision kita, revise balik yang dulu. Jirim terbahagi kepada 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, perbezaan antara 3 keadaan molekul ni adalah daripada segi susunan, pergerakan molekul dan ikatan antara molekul lah. Okey, yang ini saya tak nak ulas, yang kita dah belajar waktu form 1. Okey, seterusnya tengok perenggan yang kedua. Pelajaran 4.13 menunjukkan proses perubahan fasa. Proses perubahan fasa ni bermaksud proses daripada fasa pepejal kepada fasa cecair atau fasa cecair kepada fasa gas. Okey, semasa proses perubahan fasa jirim seperti peleburan dan pendedihan, suhu adalah tetap. Maksudnya, semasa peleburan iaitu pepejal kepada cecair, suhu masih tetap. Tapi fasanya berlakulah, perubahan fasa berlaku. Okey, haba yang diserap semasa peleburan dan pendedihan tanpa perubahan suhu dikenali sebagai haba pendam. Okey, so semasa kondensasi dan pembekuan, haba pendam dibebaskan tanpa perubahan suhu. Kalau tengok gambar rajah ni lagi jelas. Okey, yang pertama ni sebelah kiri tu adalah gambar pepejal dan dia dah lukiskan struktur molekul pepejal. Okey, so pepejal contohnya ais, bila mencair, ais melebur, dia akan menjadi cecair. Prosesnya dikenali sebagai proses peleburan. Proses peleburan berlaku apabila haba tu dipanggil haba pendam diserap. Okey, kemudian menjadi cecair. Okey, fasa yang kedua, cecair kepada gas. Yang ni prosesnya proses pendedihan. Haba juga diperlukan, so haba pendam diserap. Okey, yang ketiga, gas. Okey, gas struktur molekulnya jarak-jarak bergerak secara rawak. Gas hendak jadi kepada kondensasi, gas kepada cecair, prosesnya namanya kondensasi. Tapi haba pendam dibebaskan. Okay, sebab kenapa haba pendam dibebaskan? Sebab haba, cuba tengok dia punya ikatan molekul tu ataupun kedudukan molekul gas dengan cecair semakin rapat. Okay, jadi haba tu kita kena bebaskan. So yang keempat, cecair kepada pepejal, prosesnya adalah proses pembekuan. Okay, haba pendam dibebaskan. Okey, jadi haba pendam ni adalah haba yang digunakan untuk perubahan fasa tanpa perubahan suhu. Okey. So, haba pendam tentu. Okey, sebelum ni kita dah belajar muatan haba tentu adalah bahagi dengan jisim. Jadi perkataan tentu ni maksudnya haba yang bahagi dengan jisim. Okey, so haba pendam tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim suatu objek bergantung pada jisim objek itu dan jenis bahannya. So, haba pendam tentu simbolnya L kecil ya. Bagi suatu bahan ialah kuantiti haba Q yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. So, keyword yang nak ingat, haba, kuantiti haba, diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg. Ini kalau dia minta haba pendam tentulah. Bagi 1 kg ni mesti ada tanpa perubahan suhu. So, ini keyword yang kita ingatlah. Kalau soalan tanya, apa definisi haba pendam tentu? Boleh jawab, kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Okey. So, formulanya adalah L sama dengan Q per M. Kalau tak ingat definisi, ingat L sama dengan Q per M. Q ni kuantiti haba.
M ni gisim. Okey, unit SI-nya ialah joule per kg kerana kuantiti haba adalah sejenis tenaga. Tenaga unitnya joule, J. Gisim unitnya kg. Okey, dapatlah joule per kg. Kita sambung terus. Okey, haba pendam ni ada dua jenis, iaitu haba pendam tentu pelakuran LF. Nampak LF fusion. Okey, dan haba pendam tentu penguapan LV. Okey, dalam buku teks lagi jelas lah. Okey, yang pertama, haba pendam tentu pelakuran adalah kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau yang dibebaskan semasa pembekuan. Bagi 1 kg bahan itu tanpa perubahan suhu. Kalau peleburan ni pepejal kepada cecair, pembekuan cecair kepada pepejal. So maksudnya haba antara pepejal dengan cecair ni dipanggil haba pendam tentu pelakuran. Okey, yang kedua adalah haba pendam tentu penguapan LV, air vapor. Bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa pendidih atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi. Okey, ini adalah antara fasa cecair dengan gas. Okey, so kalau gas nak jadi cecair atau cecair nak jadi gas, haba yang diperlukan atau dibebaskan namanya haba pendam tentu penguapan. Keywordnya wap lah. Wap. Ini laku. Laku tu cair lah. Okey. So next, terus kepada lengkungan ya. Okey, lengkungan ni penting kena tahu. Lengkung pemanasan ya. Kita tengok pada grafnya. Yang pertama, paksi Y ni adalah suhu, paksi X ni adalah masa. Okey, maksudnya makin tinggi, maksudnya ada perubahan suhu. Makin, kalau untuk paksi X, makin bertambah tu adalah bertambah masa. Okey, kita tengok mula-mula antara P dan Q. Okey, waktu P ke Q, pepejal dipanaskan. Okey, sehingga takat lebu. Contoh, ais lah kita panaskan hingga takat lebu. Okey, haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Okey, kenapa dia kata suhu bertambah? Tengok ni. P ke Q ni, dia naik atas kan. So, maksudnya contoh ni 5, ni titik 10. Okey, contohlah. Ataupun ini negatif berapa, ini jadi kosong lah takat lebu kan. Okey, suhu bertambah. Tenaga kinetik molekul bertambah. Okay, bila suhu bertambah, tenaga kinetik molekul pun bertambah. Okey. Kita tengok pada QR. Pada QR ni, dia rata je. Okay, kalau QR rata, maksudnya apa ya? Waktu QR ni, pepejal dah menjadi cecair. Dia ada sikit pepejal, ada sikit cecair. So, maksudnya pada waktu itu, Q tu pepejal mula melebur, QR sedang melebur, R semua pepejal sudah melebur. Maksudnya ini daripada pepejal tu baru nak melebur. R ni semua dah melebur. Okey, ni. Yang tengah-tengah ni ada sikit yang cair, ada sikit yang belum. Okey. So, apa tu? Kenapa dia tak ada peningkatan suhu tu? Okey, sebab ni. Haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan antara molekul. Okay, jadi molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap dan bergerak di antara satu sama lain. Yang ketiga, tenaga kinetik molekul tidak bertambah. Maksudnya tenaga kinetik molekul tidak bertambah, jadi suhu adalah tetaplah. Suhu tak bertambah. Melainkan kalau tenaga kinetik bertambah, baru suhu bertambah. Okey. Next, kita tengok kepada R ke S. R ke S dia ada naik. Ni dia ada naik atas.
So maksudnya ada peningkatan suhu. Tengok atas ni. RS, cecair dipanaskan sehingga takat didih. Contoh panaskan air nak jadi uap kan. So haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul juga bertambah. So bila tenaga kinetik bertambah, suhu pun akan bertambah. Okey. Next, S ke T. S ke T adalah cecair dan gas. Okey, ingat lagi kalau rata ni tak ada perubahan suhu, maksudnya dekat sini S ni waktu tu baru nak mendidih. S tu. Okey. ST cecair sedang mendidih. T semua cecair sudah mendidih. Tapi tak ada peningkatan suhu. Sebab apa? Sebab haba pendam diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul. Molekul dipisahkan jauh di antara satu sama lain. Okey. Tenaga kinetik molekul tidak bertambah dan suhu malar. Okey, kalau yang ni T ke U ada peningkatan suhu. Yang ni dah jadi fasa gas dah. Okey, bila dah jadi fasa gas, TU gas dipanaskan, haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul juga bertambah. Okey, ini namanya lengkung pemanasan. Kita panaskan. Bila kita panaskan, haba semuanya diserap. Okey, kita tengok pula lengkung penyejukan. Sini dia jadi sejuk, haba mestilah dibebaskan. Kita tengok. Okey. Sama juga paksi Y nya suhu, paksi X ni adalah masa. Okey. Daripada gas lah ni. Daripada gas. Okay, P ke Q. Gasnya menyejuk. Okay. Sehingga takat didih. Haba dibebaskan. Okay, haba dibebaskan, suhu berkurang. Tenaga kinetik molekul juga berkurang. Okay, barulah ada perubahan suhu sebab tenaga kinetik molekul berkurang. Okey, tapi QR rata. Macam saya cakap tadi, tiada perubahan suhu. Maksudnya haba yang dibebaskan diguna untuk apa? Okey, kita tengok. Q ke R, gas kepada cecair. Gas mula terkondensasi. Gas QR, tengah-tengah tu gas sedang terkondensasi. R semua gas sudah terkondensasi. Jadi haba pendam dibebaskan supaya molekul membentuk semula ikatan. Molekul bergerak di antara satu sama lain. Tenaga kinetik molekul tidak berkurang, suhu malar. Okey, sama je lah macam tadi. Okey, next. RS cecair. Cecair menyejuk sehingga takat beku. Haba dibebaskan, suhu berkurang, tenaga kinetik molekul berkurang. S ke T, cecair dan pepejal. Okey, ini samalah. Cecair mula membeku, cecair sedang beku, T semua cecair sudah membeku. Haba tu tak ada peningkatan suhu tapi digunakan untuk menguatkan ikatan antara molekul. Okey. T ke U ada perubahan suhu, maksudnya makin kurang. So maksudnya haba dibebaskan, suhu berkurang, tenaga kinetik molekul pun berkurang. Okey, ini adalah lengkung penyejukan. Okey, dalam buku teks ni ada banyak aktiviti ni, tapi kita tak boleh buat. Okay, tak apa, boleh baca. Okey, nanti kita sambung dengan pengiraan. Sekian, terima kasih.